Baik, masih lagi berkaitan OPR. Kali ini kita melihat dari aspek pengeluar peringkat perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Kita bersama dengan Datuk William Ng, pengerusi Samenta. Apa khabar Datuk? Terima kasih kerana bersama dengan kami di Niaga Wani pada hari ini. Dan soalan pertama Datuk, bagaimana kenaikan OPR ini memberi kesan kepada PMKS? Adakah PMKS sudah cukup pulih untuk berdepan peningkatan OPR kali ini? Ya, selamat pagi. Sebenarnya kami agak kecewa lah dengan kenaikan OPR hari ini, walaupun kami sudah agak pun dan negara akan buat demikian. Kalau kita lihat, ekonomi masih kurang menentu. Jadi seberang kenaikan OPR pastinya akan memberi kesan negatif kepada pertumbuhan ekonomi, khususnya kepada PKS. Saya kata khusus kepada PKS kerana kita harus faham bahawa walaupun KDNK negara kita pulih 3.1% tahun lepas dan ramai yang jangka akan melebihi 5% tahun ini, angka ini sebenarnya tidak mencerminkan keadaan sebenar, terutamanya di kalangan PKS. Kalau kita tahun lepas, contohnya PKS cuma pulih 1%, 1% tahun lepas berbanding 4.4% di antara syarikat yang lebih besar termasuk GRC. Jadi pada saya, peminat PKS masih lagi lemah. Baik, sudah pasti salah satu sebab kenaikan OPR adalah untuk mengawal inflasi. Jadi adakah pasar pegangan Samenta langkah lebih besar perlu dilaksanakan untuk kawal inflasi berbanding hanya menggunakan dasar monetary? Bagaimana Datuk? Ya, kami tidak menafikan inflasi semakin meningkat, bukan saja di peringkat pengguna tapi juga di antara PKS. Kami amat terkesan dengan kenaikan kos dan sebagainya. Tapi kami berharap kerajaan dapat membentong inflasi melalui cara lain. Kalau kita lihat di Malaysia, salah satu sebab utama inflasi selain kenaikan dolar Amerika Syarikat adalah kenaikan barangan ataupun kos barangan runcit dan bahan mentah. Kita boleh salahkan kenaikan OPR oleh US Federal Reserve, tapi ada juga banyak yang kita buat silap sehingga terjadinya tekanan inflasi. Contohnya tahun lepas, ketika pandemik ini, kita naikkan tarif elektrik bagi semua pengguna komersial dan industri. Dan pada masa yang sama pula kita naikkan gaji minima. Jadi pastinya peniaga terpaksa naikkan harga mereka pula. Kan? Pada pandangan kami, kita perlu mengambil langkah yang lebih besar seperti yang pentingnya kita stabilkan politik dan ekonomi negara, itu penting. Kedua, kita buka ruang kepada lebih saingan dalam negeri. Dan kalau boleh kita hadkan monopoli di kalangan GRC. Ini penting kalau kita nak turunkan harga dan tekanan inflasi. Kita juga harus kalau boleh hadkan subsidi. Kalau kita naikkan gaji, boleh, tapi kita kena pastikan kenaikan tersebut dikaitkan terus dengan peningkatan produktiviti. Kalau kita tidak ambil langkah sedemikian, kita akan terus menghadapi masalah inflasi dan peningkatan OPR semata-mata, saya rasa tidak akan dapat membentong inflasi ini secara efektif. Itulah pandangan kami. Baik Datuk, ramai penganalisis menjangkakan kenaikan OPR di atas 3% tahun hadapan. Jadi jika boleh kongsikan dengan kami apakah kesannya kepada PMKS? Ya, saya sangat bimbang sebenarnya. Sekarang ini kalau kita lihat ramai PKS tidak mahu berbelanja untuk menambah baik atau naik taraf, upgrade operasi mereka kerana satu, kestabilan politik dalam negara dan kedua, ekonomi global. Ini pada saya menusingkan kerana kita di titik infleksi di mana pelaburan untuk menambah baik operasi adalah sangat penting untuk kita beralih ke ekonomi digital dan untuk pematuhan piawaian ESG. Baru-baru ini kita telah sign pun kita dah ratifikasikan aset dengan CPTPP. Jadi isu pematuhan piawaian ESG terutamanya untuk PKS yang mengeksport adalah semakin penting. Jadi kita nak galakkan PKS pinjam duit ataupun gunakan duit dia sendiri untuk upgrade operasi dia. Tapi bila OPR terus naik, ini akan menyekat lebih ramai PKS dari buat demikian. Jadi saya rasa ini amat membimbangkan. Jadi saya berharap sekiranya OPR dinaikkan lagi, kerajaan dapat mengatasi kesan kenaikan kalau boleh dengan memberi pinjaman faedah rendah kepada PKS untuk tujuan penambahbaikan tadi. Baik, seperti yang Datuk cakap tadi, kenaikan kadar OPR ini bukan adalah satu kaedah saja yang boleh kita lakukan untuk membendung inflasi. Jadi, namun OPR sudah berlaku kenaikannya. Jadi, apa bentuk bantuan lain
perlu dilakukan terhadap PKS? Adakah perlu lagi moratorium pinjaman? Bagaimana? Ya, saya berpendapat moratorium ini tidak perlu. Kalau kita nak pun, kita kena sasarkan kepada mereka yang perlukan moratorium atau perlu distrukturkan lagi pinjaman dia. Kalau kita panjangkan moratorium, bererti faedah untuk PKS yang tidak memerlukan moratorium ini juga terlibat. Jadi kalau boleh, kita mahu mereka yang tidak dapat membayar kembali pinjaman mereka sama ada kerana kenaikan OPR ataupun kerana bisnes mereka kurang baik, bolehlah berunding secara terus dengan bank untuk menstruktur semula pinjaman mereka. Baik, apa pesanan Datuk kepada PKS baru sekarang ini yang mahu memulakan perniagaan mereka? Adakah mereka perlu bersedia untuk mengembangkan perniagaan mereka ataupun mereka perlu beri tumpuan lebih lagi untuk menghadapi risiko kemelesetan? Ya, pada saya yang pentingnya untuk mereka yang baru bermula ataupun yang sudah lama berniaga adalah supaya kalau boleh kita terus mendigitalasikan perniagaan kita. Dia tidak perlu sampai tahap yang terlalu tinggi. Contohnya yang paling minimum pun kita kita pakai e-wallet. Itu yang paling minimum. Kita pakai pesanan online. Itu yang paling minimum. Itulah nasihat saya kalau boleh siapa-siapa yang masih berniaga yang belum lagi mendigitalkan perniagaan mereka, ini adalah wajib. Baik, antara Datuk lagi satu, bagaimana boleh. digital boleh bantu PKS ni seperti yang Datuk cakap sebentar tadi, boleh Datuk perincikan bagaimana pendigitalan ni boleh bantu PKS ni dalam menghadapi kenaikan kadar OPR ni? Bagaimana Datuk? Ya, kalau kita lihat dalam 2 tahun ini semasa pandemik, ramai yang kata PKS ini dia banyak yang gulung tikar kerana PKP yang on-off ni. Tapi sebenarnya ramai yang gulung tikar ni kerana margin keuntungan dia nipis. Jadi margin keuntungan dia nipis. Bila margin dia nipis, ada ketika ada apa-apa pertukaran dalam operasi, contohnya PKP, dia akan menghadapi kekangan aliran tunai. Jadi bagi saya kita harus kita kena overcome lah apa tadi yang margin yang nipis tadi. Caranya dua. Satu, dengan menggunakan pendigitalan. Jadi kita otomasikan, kita kurangkan kebergantungan kita kepada pekerja. Jadi kita turunkan kos untuk pekerja, itu satu. Kedua, kita kena cari cara bagaimana untuk mengaitkan gaji kita dengan produktiviti. Jadi dua ini penting pada saya untuk kita menaikkan lagi margin keuntungan supaya benda-benda yang kita lihat semasa pandemik tidak akan berlaku lagi.